Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 Unggul. Hari ini 28 Julai, hari Rabu. Matematik kita pukul 10 pagi tetapi kita buat Google Meet 9.45 hingga 10.30. So, pukul 9 hingga pukul 9.40 tadi itu untuk awak siapkan latihan semalam ataupun buat pembacaan dululah. Buat pembacaan dulu. Macam tidak terang. Okey, sudah. Okey. Alright. Ini dia. Okey. Situ. Jadi saya harap kehadiran itu boleh bertambah baik untuk slot-slot yang seterusnya. Macam mana nak saya cakap? Saya nak cakap macam inilah. Sekarang sudah hampir tamat bulan Julai ya. Julai sudah hampir tamat. Tidak lama lagi, nanti beberapa hari lagi kita akan masuk Ogos. Wow, Ogos jadi awak faham maksud saya kah? So maksudnya masa sudah semakin dekat untuk SPM. Jadi kita akan buka sekolah bila nobody know. Tidak ada orang tahu. Walaupun cakap 1 September mungkin. Tapi nampaknya sekarang vaksin untuk murid tingkatan 5 belum mula lagi, kan? Jadi awak bayangkanlah andai kata sampai hujung tahun. Macam mana hujung tahun? So SPM masih akan diadakan pada bulan 3 tahun depan. Jadi kalau you tidak ikut PDPR, macam mana you menduduki peperiksaan, kan? Walaupun mungkin saya faham PDPR itu ada banyak kegangan lain lah, mungkin tidak faham apa yang cikgu ajar lah sebagainya banyak tapi saya percaya satu je, awak hadir sekurang-kurangnya awak dapat sesuatu. Kalau awak fokus, awak dengar, paling tidak awak boleh dapat sesuatu. Okay? So kita perlu ada semangat macam itulah untuk hadir pembelajaran. Dan PDPR ini akan menjadi satu kenangan kepada kita semua. Mungkin seumur hidup kita ini, 2 tahun inilah kita ber-Google Meet. Lepas keadaan, lepas dunia kembali ke normal, mana lagi kita guna Google Meet PDPR ini, kan? Kita akan bersemuka di sekolah. Ataupun masa itu awak pun sudah tamat tingkatan 5. Jadi itu satu kenangan yang cukup manis bagi kita sebenarnya. Itu terpulang kepada anda macam mana awak berdepan dengan keadaan macam ni. Adakah you rasa bosan ke, you rasa benci ke kerana PDPR, ataupun kalau kita satu situasi, kita tukar situasi, PDPR ini mungkin satu kenangan yang cukup manis buat anda dan juga buat saya. Sebab saya pun kali pertama dalam seumur hidup saya setakat ini. Sama-samalah kita. Jadi saya harap kita cubalah, cuba buat yang terbaik, terutama yang tingkatan. Saya cakap panggil ini untuk tingkatan 5. Kalau tingkatan 4, mereka so saya harap semua perlu mengambil beratlah tentang ini bukan saja mata pelajaran matematik lah, semua mata pelajaran. Okey. Saya difahamkan pendidikan seni visual sudah mula kerja khusus. Adakah semua ada ikut betul-betul kah? Tak tahulah, saya tanya sendiri jadi kita jadilah seorang murid yang bertanggungjawab. Link semua ada saya bagi, kan? Lepas ini saya akan bagi petang lah. Saya akan cuba download Outlook semula ke YouTube, link rakaman ini. Tapi tak ramai yang mengikuti sebenarnya. Saya tahu sebab saya boleh tahu siapa yang ada view sebenarnya. Anyway, terpulang kepada masing-masing lah. Saya berterus macam itulah. Jadi kalau nanti keputusan gagal, contohnya maths contoh lah. Saya pun tidak harap harap
jangan salahkan saya lah. Kita perlu tanyalah diri sendiri, adakah masa PDPR saya ikut. Okay. Alright. So kita mula. Dulu masa dekat kelas, terbayang je rasa nak belajar dekat rumah. Kenyataan rasa lebih best kalau semuka. Yalah, baru tahu awak sekarang. Tapi itulah kenyataan dia. Okay, so sudah kita mula recording. Okay, so kita mula pembelajaran pagi ini ya. Okay, so kita akan pergi ke graf trigonometry. Kita ada tiga jenis graf. Untuk fungsi trigonometry kita ada tiga jenis graf. Sebab kita ada sinus, cosinus dan tangent. So ini kena highlightkan lah. Okay, sinus, cosinus, tangent. Ini tiga yang kita nak tahulah. Okay, dulu pun ada belajar ini ya. Dulu ada konsep ini ya. Okay, so dalam graf ini, graf fungsi trigonometry ya, yang nota nombor 1 ini, pagi ini kita hanya cerita nota inilah. Okay, mungkin sedikit saja contoh yang perlu awak hantar. Okay ya. Kita ada tiga graf. Ada bentuk dia masing-masing. Saya bagi contoh di sini. Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X ini. Jadi Y sama dengan sin X. Besarkan lagi lah. Okay. Y sama dengan sin X, bentuk dia macam ini. Kena ingatlah. Ini tidak ada cara lain. Awak kena ingat. Dia punya bentuk graf macam ini. Dari kosong, naik, turun, kemudian naik. Inilah. Dia macam dua lengkok. Dua lengkok ini. Okay. So, apa maksud nilai 1 ini dengan negatif 1? Ini ialah kita namakan amplitude. Dalam matematik, dalam sains ada pelajar amplitude. Amplitude. Okay, maksudnya gelombang itu naik ke berapa? Maksimum. So, 1. Mana saya tahu dia 1 lah, tepang sing. Tepang sing ini dia tak tulis 1 tapi masuk 1 lah. Kalau di dalam itu X, ini pun 1X. 1X ini ialah bilangan ayunan. Nanti kita akan tengok dia ada 2 gelombang, 3 gelombang. Ini ya untuk sing ini 1 ayunan lengkap macam inilah. Naik turun lah. Ini 2 lengkok ini ya. Ini 1 ayunan lengkap. Dalam 360 darjah. Nanti kita akan pelajar, dia mungkin ada 2 ayunan. 1, 2. Macam ni. 2 kali. Ataupun 3 kali. Itu kita kena tengok nilai dalam fungsi itu. So, itu untuk sin. Itu untuk sin. Dan kita ambil 4 sudut utama. 90, 180, 270, 360. Memang awak hanya belajar sampai 360. Itu dia. Okey, itu untuk sin. Itu untuk sin. Okey, so kita pergi ke muka surat 97 dulu. 97. Kita terus lukis sin dulu. Pagi ini kita kalau tak sempat kita buat sin saja dululah. Sin ini. 97 contoh 1. Contoh 7. Contoh 7. Y sama dengan sin X. Ada nampak? Fungsi dia Y sama dengan sin X. Ini kita nak lukis. Dan cikgu telah pun berikan paksi X, paksi Y. Okey, so kita lukis sama-sama. Ini ialah X. Ini ialah paksi Y lah. Tuliskan. Lepas itu tengah-tengah ini memang kosong. Memang kosong. Okay. Lepas itu dia punya amplitude ini 1 kan. So ini 1 lah. 1, bawah ini negatif 1. Kalau 2, negatif 2. 3, negatif 3. Okay. Kemudian kita pergi ke paksi S ini 4 sudut utama. 90 darjah,
180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Okey, 4 sudut utama. Okey, lepas itu kita lukis. Kita lukis Okey, so mula dari kosong mula dari kosong. Okey, kenapa ini warna ini tidak ni. Okey. So kita naik ke satu Okey, naik dan turun, kemudian naik sampai satu ini. Okey, lepas itu turun sampai 180 Okey, lepas itu turun lagi sampai negatif 1 melalui 270 dan naik lagi 360. Lengkap, satu ayunan. Ini graf Y sama dengan sin X ataupun sin X. Sin X. Boleh Tini? Ini? Boleh. Satu lagi Liliana, boleh Liliana? Liliana. Liliana? Okey. Macam mana kita punya kelas tuition Ada Kak? Tak ada khabar. Tak ada Apa dia? respon. Tak ada respon. Tak ada. Boleh tak saya tahu ke yang hadir di sini siapa yang nak ikut supaya kita atur masa terus mulalah. Jangan tunggu lagi Yang tak nak itu biarlah tak nak. Saya nak yang lain itu memang okey Yang lain itu memang kena okey. Contohnya Liliana, kalau nak Priscilla, 2 orang pun okey. Saya tak kisah berapa orang sebenarnya. Kita mulakan dulu. Nanti Liliana tolong berhubung dengan saya lah bilangan orang. Kalau bilangan tak ramai, katakan 2-3 orang, saya akan gabung dengan satu lagi kelas Mereka pun 4 orang saja. So kita buat dalam kumpulan kecil supaya lebih berkesan lagi supaya lebih berkesan. Boleh saja, boleh sahaja. Okey. No Sarah. Jadi nanti beritahu saya Liliana. Okey, sekarang kita sudah lukis Okey, kita tengok yang bawah ini. Ini kena kecilkan supaya boleh nampak semua. Okey, ini Okey, apakah nilai maksimum? Nilai maksimum sini nilai maksimum dia 1. Nilai minimum paling bawah negatif 1. Pintasan X dia apa sudut yang ada pada pintasan X? 180 darjah. 270. Lagi? 360. Ya, 360. Ya, 360, 180. Ada 3 tempat kan? Kalau kita tengok di sini 0, 180, 360. 3 tempat dia pintasan memintas X memintas X. Lepas itu pintasan Y. Maksudnya adakah dia melalui pintasan Y? Kosong. Ada. Inilah melalui pintasan Kosong. Y. Ini kosong. Yes, kosong. 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 Kosong Okey, kosong. Alright. Okey. So kita sekarang lukis ini sudah. Okey, kita pergi ke contoh 8 dulu. Kita lukis sing. Pagi ini kita lukis sing sahaja. Lukis sing Okey, kita besarkan. Lukis untuk sing Okey. So A, contoh 8A. Okey, jadi nak lukis ini kita mesti kena ada pembaris
pembaris. Sekejap mana pembaris saya ni? Budak ambil dah. Kecil memang jahat dah. Sekejap yuk keluarkan alat tulis dulu pembaris. Kita mula dulu sekejap Okey. Jadi ini dia. Okey kita lukis mana A ini. Okey. So kita gunakan pembaris mesti ini mesti guna pembaris. Kita buat pasi X. Okey, tengah-tengah pasi X bikin ruang kecil lah. Okey, pasi X. Lepas itu pasi Y. Ya. Sifar di tengah ataupun O lah. Okey Okey. So kita tengok dulu. Kalau kita tengok ini, tepang ini 2, apa maksud 2? 2 maksudnya amplitude dia 2. Amplitude 2. So 2 maksudnya kita tandakan saja 2 atas, bawah negatif 2. Lebih kurang je lah sebab kita tak pakai kertas graf kan. Atas bawah lebih kurang sama. Okey, 2 negatif 2 itu amplitude. Kalau 1 negatif 1. 3 negatif 3. Tapi sini 2. Sin X masih lagi satu ayunan. 1X. So kita naik, turun. Okey ini baru separuh. Okey, turun lagi. Naik semula. Ini graf dia. Dan kita cuba tulis ini akhir ni mesti 360 saja. Ini 180 kan? Separuh mah. Yang tengah-tengah ini 90, 270. Kalau kita tulis sudut dulu, nanti kita kena ikut tempat itu untuk lukis susah sikit. Kita lukis dulu baru label sudut itu. Asalkan label 4 sudut utama ini sahaja. 4 sudut utama ini sahaja. So ini untuk 2 sin X iaitu amplitude dia 2. Amplitude dia 2. So tuliskan, lukiskan sekarang nanti ambil gambar ini saja. Ambil 7A. Contoh 7A tadi, atas ini tadi. Yang atas ini. Kemudian contoh 8 ABCD. Ini saja awak ambil gambar dan hantar. Lepas ini terus hantar supaya tidak tangguh. Seperti yang saya kata nanti pukul 3 sebelum dia. Walaupun boleh sampai pukul 3 tapi janganlah terus saja. Jangan tangguh. Okey. Jangan tangguh. Nanti tak siap semua kerja. Okey. So B nak tengok contoh 7 tadi. Okey. Kecilkan dulu. Sekejap Ya, ini dia. Okey dah. Okey Okey, ini Okey, A. Okey, bagaimana pula dengan B sekarang? B, Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 2 sin X. Ini tepang amplitude dia 1 1
Tapi di dalam ini dua. Dua maksudnya dua ayunan nanti ya. Okey, kita lukis masih sama pasi X, pasi Y. Lukis dengan kemas guna berbaris. Ini pasi X. Ini paksi Y. Okey. Sifar di tengah. Sudah? Okey. So kita lukis dululah. Baru kita label semua pun boleh. Termasuk amplitude itu satu-satu itu. Kita lukis dulu. Okey, so saya lukis oleh sebab di sini ada 2x maksudnya dua ayunan. Dua ayunan lengkap. Seperti kita belajar dalam metode sains sains ada dua ayunan. Okey, satu ayunan untuk sing satu. Ini satu. Kan? Ini bentuk dia naik turun, naik lagi. Kemudian satu lagi. Satu lagi. Jangan guna ini warna. Kita cuba guna warna okey, ini purple. Okey, satu lagi. Dua. Dua ayunan. Itu maksud dia 2x dan memang kita hanya boleh ada hujung ini mesti 360 darjah, tengah-tengah ini 180 darjah. Walaupun dia dua ayunan tapi masih 360 darjah. So maksudnya dia punya ayunan itu disempitkan dalam 360 darjah. So kalau nak 90, sini 90 tengah-tengah. Sini 270. Okey, amplitude 1, negatif 1 kan sini 1. Bawah ini negatif 1. Negatif 1. Maksudnya maksimum dia 1, minimum dia negatif 1. Okey ya? Nah, ini graf untuk B. Ini graf untuk B ya. Adakah saya terlalu laju? Okey kah? Okey. Jap. Okey, siapa sudah left ini? Ada seorang left sudah. Saya tengok dulu Sarah masih ada? Sarah ada. Zulaika ada. Tini, Liliana, Helen. Kenapa actually tidak hadir? Saya nak tanya, semua sudah ambil nota kan? Wellington ada user. Okey yang belum masih boleh ambil Syarul ada, Esang. Muhammad Esang tidak ada sudah left lah. Okey, yang sudah left itu saya sudah call actually. Okey kan. Esang sudah out. Yang tidak ikut sepanjang masa itu nanti saya akan pangkah balik kehadiran, maksudnya tidak hadir lah. Okey, C. Okey C. Kita tengok C ya. Okey, sekarang ini lagi lah. 2 sin 2x. 2 sin 2x maksudnya amplitude 2 ayunan. Sebenarnya dia sama dengan graf B lah, hanya amplitude itu tukar kepada 2. Amplitude itu tukar kepada 2. Okey, saya sambung. Kecewa. Okey, so C paksi X. Okey, ini paksi Y. Ya. Okey, so sifar di tengah. Okey. So tadi kalau ini 1 kan. Okey, mungkin ini 2 lah, naik sikit lah. Okey. Kalau nak lukis dulu baru label pun boleh ya. Terpulang lah.
Okay. Alright, ini dia sampai 2 and then 2 ayunan. Okay, saya mula. Okay, 1 lagi. Ini satu baru satu dia satu lagi. 2. Sampai 2. Yes. Jadi kita labelkan sekarang ini 360 darjah. Ini 180 darjah. Kalau nak ini 270. Ini 90. Amplitude 2, bilangan ayunan 2. Itu contoh 2 sin 2x. 2 sin 2x. 2 sin 2x. Kemudian satu lagi sebagai penolong guru tingkatan kelas awak, awak diingatkan untuk isi awak kena isi satu yang Cikgu Kong ada hantar di dalam kan, grup awak. Awak kena isi awak kena isi apa maklumat itu tadi saya nampak apa dia apalah. Contohnya yang berkongsi peranti, kalau awak tak ada peranti tulis tak ada lah, kalau ada tulislah. Kalau ada masalah capaian internet tulislah, line tidak kuat ke, kena isi sebab inilah kementerian nak, bukan kita cikgu di sekolah nak, kementerian dia nak maklumat ini, so semua kena isi secepat mungkin secepat mungkin. So banyak perkara, banyak maklumat perlu kita isi awak mungkin tak tahu. Banyak kita kena isi. So saya harap awak hanya tumpu perhatian kepada PDPH lah, itu yang penting lah. Diharap kena faham lah. Jangan tidak hadir. Okey. Sudah? C Okey, sekarang kita pergi ke D. Okey, D Alright. So D ialah apa kita guna? Okey, saya guna ini. Mungkin ruangan sini tak besar lah, saya tak bagi banyak ruang. So awak pandai-pandai lah. Kalau tangan perempuan mungkin okey. Kalau lelaki yang kasar itu mungkin tak cukup untuk lukis ruangan ini. Okey, ini pasti Y. Okey, kita tengok apa maksud dia. Ada tambah satu di sini Ui. Dahsyat dia, tak tambah satu jadi tambah satu ini saya tidak mau cerita dululah. Kita lukis sin X dulu. Kita lukis sin X. Ayunan kan? Ini satu ayunan. Dan dia punya amplitude ialah 1 bawah negatif 1. Kalau ikutlah ini ini negatif 1. Dia minimum sampai sini. Ini maksimum 1. Kalau naklah ini. Okey. Dia punya maksimum 1, minimum negatif 1. Itu satu ayunan. Ini 360 darjah. 360 darjah. Ini tengah-tengah 180 darjah. Kan? Okey, kalau nak 90, 270 awak tulis ini 270 sini tengah-tengah. Tapi ini bukan jawapan kita adik-adik. Sekejap. Boleh, okey, boleh tengok okey, ini dia, lebih besar sikit. Okey. So sekarang ini kena pasti tujuan kita lukis ini supaya awak ingat bentuk-bentuk dia. Bentuk-bentuk dia. Okey, tapi dia ada tambah satu tambah satu maksudnya graf kita anjak 1 unit ke atas. Maksudnya kalau tadi kita mula dari kosong di sini kan, sekarang kita mula dari 1 sebab tambah 1, kosong tambah 1, 1. So kita mula dari 1.
Maksudnya kita perlu lukis satu pasi S untuk satu sini. Ini S1 ini ialah X sama dengan 1. Dia anjak 1 unit ke atas. So kalau graf kita anjak 1 unit ke atas, apa rupa bentuk dia? Dia akan di sini ya. Dia akan menjadi 2. 1 jadi 1 itu jadi 2. Dia anjak 1 So yang ini tadi 1 kan maksimum kan, dia akan jadi 2. So saya naik tu. Okey kemudian turun 2. Okey, ini yang merah itu baru jawapan akhir. Dia anjak 1. Ini tambah 1 maksudnya anjak 1 unit. Graf kita anjak 1 unit ke atas. Anjak 1 unit ke atas. So awak boleh lukis biru itu dulu sebagai rujukan. Lepas itu kita baru tengok tambah 1. Kalau tolak 1, anjak 1 unit ke bawah. Kalau tambah 2, anjak 2 unit ke atas. Maksudnya kosong jadi 2. 1 jadi 3. Itulah. Tapi sini anjak 1 unit. So dia sama dengan yang asal. Dia sama dengan yang asal. Ehsan, kenapa awak tadi hilang? Ehsan? Okey. Ini lukisan dia A, B, C, D. A, B, C, D ya. Line slow. Saya faham. Ke belakang ini memang teruk line. Apalah ini? Kenapa tidak naikkan daraf kan? Itulah masalah dia. Banyak masalah. Okey. Kalau nanti ada kawan, ada pelajar awak, bukan ada pelajar, ada antara awak di sini yang jadi YB itu tolonglah naikkan daraf. Okey. Teruk saya rasa teruk, memang teruk line. Saya di sini Selcom okey lagi. Di kawasan Fale saya di sini memang Selcom masih okey. Masih kuat lah. Setakat ini belum lagi putus lah. Tapi dia line slow. Line slow. Okey. Jadi saya rasa kita perlu itulah message. Message kalau di kawasan saya memang teruk. So saya tak guna message. Tapi Selcom ini paling mahal antara message TG Selcom. Yang paling mahal ialah siapa? Yang paling mahal ialah Selcom. Selcom tak tahulah kenapa paling mahal. Sebab tadi saya tahu bahawa kalau Selcom 70 gig satu bulan 70. Tetapi kalau TG 70 gig baru RM80. Memang dia bezalah. Memang beza. Tak tahulah kenapa. Itulah masalah. Okey jangan chatting lagi ini. Habiskan ini dulu. Habiskan ini dulu Okey, A, B, C, D sudah? So kalau contoh, you kena buat macam saya lah, anjak 1 unit ke atas, tulis nota lah, 2 ayunan. Apa maksud dia macam itu? Lukisan mesti kemas. So pagi ini kita hanya sempat buat lukisan untuk sing. So hari Jumaat nanti ada 2 waktu. Itu memang Google Meet penuh 1 jam itu. Masa itu kita akan belajar lukis graf cos dan juga graf tangent. Itu untuk hari Jumaat. Jangan lupa Jumaat waktu awal iaitu 8.30 hingga 9.30. So kena bangun awal sikit lah 8.30. Sebenarnya awak punya waktu pertama 7.30 kalau awak ikut kan. Jadi kena bangun awal sikit lah. Kena bangun awal sikit.
Okey, jadi ini sahaja untuk bagi ini ya. So awak ambil gambar lapang ABCD ini, 4 ini, satu gambar. Ataupun jangan satu gambar lah, satu murid satu gambar lah. Macam ini. Seluruh muka surat ini. Sekejap saya naikkan. Ini satu muka surat ini. Ambil muka surat 97. Ini ada 5 benda. 1, 2, 3, 4, 5 benda ini. Ini yang perlu awak ada lah pagi ini ya. Tidak banyak kita boleh buat. Ini sahaja. Tak mau banyak sangat. So ambil gambar sekarang terus. Terus hantar. Ambil terus, hantar terus. So ada 5 graf dan satu lagi maklumat di sini kena isilah. 5 graf dan maklumat. Muka surat ini ambil gambar, hantar. Sekarang juga. Jadi sekarang sudah menunjukkan 10.30. Kalau awak nak cuba untuk cos dan tangent, rujuk nota, awak boleh cuba lukis dulu. It's okay, bagus. So awak boleh cuba. Okay, so kita jumpa balik pada hari Jumaat. Jumaat pagi. So itu sahaja untuk pagi ini. Terima kasih ya. Bye-bye. Liliana, hubungi saya Liliana. Bye juga. Terima kasih Okay, juga. bye-bye. Okay. Jaga diri juga. Okay.